Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang mengikuti kami di Facebook Live Universiti Multimedia. Bertemu kita di program Bicara Persada Multimedia BPM 2020 edisi 17 November 2020 episod ketiga musim kedua. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu industri yang begitu rapat dengan anak muda, terutamanya iaitu industri keusahawanan kreatif. Apabila kita berbicara tentang industri keusahawanan kreatif, nama-nama tersohor atau popular seperti Datuk Lat, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Datuk Jimmy Choo, Datuk M. Nasir akan hadir di dalam ingatan. Begitu kreatifnya P. Ramlee, beliau mampu mengumpul dan mengubah dialog-dialog lawak komedi daripada perbualan-perbualan yang berlegar di kantin studio Jalan Ampas. Dan begitu kreatifnya Datuk Lat, beliau mampu melukis kisah kehidupannya di kampung, di bandar, hasil pemerhatian beliau tentang budaya, politik, ahli-ehwal semasa dan menjadi buku-buku yang laris di pasaran tempatan dan antarabangsa. Waima, perkataan kreatif itu sendiri sebenarnya membawa pengertian yang begitu luas ruang lingkupnya. Untuk saya sendiri, perkataan kreatif itu membawa satu maksud yang begitu bermakna untuk saya. Kreatif ini umpama sebuah perjalanan dan orang yang kreatif layak dipanggil sebagai penggiat. Kerana seperti ada kuasa tarikan yang menyebabkan seseorang itu senantiasa bergiat dan berkarya dalam pelbagai konteks dan peranan tersendiri. Sekiranya saya dapat memutar jarum masa, perkataan kreatif itu sendiri sebenarnya telah membantu saya untuk memilih jurusan pentadbiran perniagaan di dalam pembangunan usahawan berbanding jurusan-jurusan lain. Saya masih ingat lagi ketika membelik pamflet bidang-bidang jurusan seperti perakaunan, pemasaran, sumber manusia, keuangan dan pembangunan usahawan, saya sebenarnya tertarik dengan perkataan kreatif yang bagi saya membawa maksud kepada keupayaan untuk membangunkan sesuatu konsep yang baru dan mencipta nilai yang turut menekankan kebebasan untuk berkarya serta perkara abstrak yang begitu dekat dengan jiwa dan personaliti saya. Namun demikian, apabila kita berbicara tentang industri keusahawanan kreatif, kita dapati begitu banyak perbualan dikaitkan dengan industri digital animasi seperti Boboiboy atau Ejen Ali atau kerjaya hipster sebagai fotografer, pembangun aplikasi, penerbitan bentuk digital dan sebagainya. Justru pada pagi ini, kita ingin membawa penonton untuk cuba melihat dan menilai semula sisi lain kreativiti yang mungkin dapat membawa kita kembali ke dalam ruang lingkup kreatif yang lebih universal dan sejagat. Bersama dengan saya pada pagi ini ialah dua orang figura atau personaliti dari MMU yang saya klasifikasikan sebagai penggiat industri kewangan kreatif tetapi dalam konteks dan kapasiti yang berbeza. Mereka merupakan pakar dalam bidang masing-masing dan dalam masa yang sama mengamalkan aktiviti-aktiviti keusahawanan di dalam kegiatan seharian mereka serta mempunyai nyala rasa keusahawanan yang tinggi. Personaliti pertama kita ialah Puan Azmawati Muhammad Lazim yang bertugas sebagai pengurus digital di unit komunikasi korporat MMU. Manakala personaliti kedua pula ialah Tuan Bostami Ahmad yang bertugas di Fakulti Kreatif Multimedia sebagai pensyarah pakar di kampus MMU Cyberjaya serta menjadi pengasas dan pemilik kepada syarikat pengeluar jam tangan edisi terhad atau pesanan khas Artwist.co yang bertapak di Cyberjaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi kepada segmen pertama bicara mula kita. Saya ingin menjemput Puan Azmawati untuk berkongsi sedikit sebanyak latar belakang beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih juga kepada
penonton-penonton yang turut sama bersama saya pada hari ini. Okey, bukan koperasi ya, corporate komunikasi. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, menceritakan tentang bagaimana bermulanya saya di bidang keusahawanan kreatif ini. Kehidupan dan pengalaman saya bermula di MMU sebenarnya. Kehidupan dan pengenalan kepada dunia digital dan kreatif saya bermula pada tahun 2000, di mana saya mendapat tawaran pembelajaran di bidang digital media. 4 tahun saya berkecimpung dengan bidang ini. Seingat saya, perjalanan menyelami dunia digital adalah satu pengembaraan yang sangat menarik. Ya, macam adventure sangatlah masa tu. Pada masa tu, cabaran pertama saya ialah dunia digital dan multimedia masih sangat-sangat baru di Malaysia. Dan fakulti kami masa tu baru menapak. Memandangkan ini kursus baru, ramai yang tidak tahu dan yakin dengan minat saya ke dunia kreatif. Yang masa tu saya cuma tahu saya kurang mendapat sokongan dah daripada keluarga kerana mereka risau apa yang akan berlaku dan apa keputusan yang terjadi kepada masa depan saya nanti. Tapi masa tu saya nampak, saya cuba convince keluarga saya yang saya minat bidang kreatif, saya memang suka bidang kreatif dan Alhamdulillah ayah saya memberi sokongan. Ayah saya cakap, jom kita redah, kita buat, kita tengok apa yang kita jadi. Kalau tak boleh, dan kita usaha cara lain. Okay. Bawa kata-kata ayah saya itu, ya, macam menjeluk perkasam tu biar sampai ke pangkal lengan lah. Jadi sampai saya ke MMU, saya terkejut masa tu, tanah baru, jalan raya pun tak semua berturap. Bayangkan ya, fakulti baru, fasiliti baru, universiti baru, akses kepada dunia luar juga agak terhad pada ketika itu. Dan untuk mendapatkan bahan untuk buat assignment juga adalah sangat terbatas. Jadi saya banyak kali juga rasa dan fikir, betul ke pilihan saya ni? Betul ke jalan yang saya pilih ni? Lepas tu saya cuba belajar, saya cuba faham. Untuk pengetahuan audiens, saya tak pandai melukis. Saya sangat-sangat tak pandai melukis. Tapi Alhamdulillah saya diberikan guru-guru yang hebat dan mereka mengolah kreativiti saya menjadikan satu kemahiran yang saya boleh melukis. Okay, cabaran kedua, banyak cabaran dia buat benda baru, dan cabaran kedua saya hadapi ialah pada tahun kedua pengajian saya dapati penyokong tegar saya ni, ayah saya ni disahkan mengidap penyakit kanser. Okeylah, fine lah, tak apa. Jadi along the way the process tu saya terpaksa fikirkan pengorbanan saya ke MMU ni adalah satu pengorbanan yang akan menggembirakan dia. Kerana saya faham berita-berita gembira akan membantu penyembuhan. Okay. Masa tu kawan-kawan saya pun tak tahu keadaan tu. Tak ada siapa tahu. Guru-guru pun tak ada siapa yang tahu. Di universiti tempat saya belajar tu, saya olah dia menjadi itulah taman permainan saya. Okay, untuk melupakan apa yang saya rasa. At first tu kita tak tahu kita rasa apa, terkejut, sedih. Tapi saya datang, saya bawa kekuatan ayah saya tu. Dan saya juga, masa tu saya kurang bergaul lah. Saya juga dilabelkan, kalau ada kawan-kawan saya yang menonton bersama, saya akan sebagai seorang yang kurang bergaul lah. Kerana saya cuba avoid fokus kepada masalah. Jadi sekiranya saya bergaul, saya risau cabaran yang saya lalui masa tu akan diketahui ramai. Dan sekiranya diketahui ramai, saya fikir pada masa tu kawan-kawan akan simpati, dan simpati itu akan melemahkan saya. Jadi saya move on, saya kumpul semua kekuatan, saya melukis, saya design, saya teruskan dengan assignment-assignment saya, dan saya jadikan saya seronok pergi kelas. Saya suka pensyarah-pensyarah saya. Ya, Alhamdulillah pensyarah-pensyarah di fakulti saya pada masa itu sangat-sangat baik walaupun banyak ragam. Mereka lah ibu dan mereka lah ayah saya pada masa itu. Dan masa itu niat saya tak nak menjadi masalah atau memberi masalah kepada sesiapa. Kepada ayah saya, kepada cikgu-cikgu saya. Saya cuma nak belajar dan saya nak beri kejayaan. Berbalik kepada pembelajaran, bila saya fahami sistem pembelajaran di MMU pada masa itu, ya, universiti baru, latar belakang dunia kreatif dan digitalnya sangatlah luas kerana kami belajar dengan pensyarah yang bukan calon-calon hebatnya.
So saya gunakan kelas saya yang berasaskan digital ini untuk jadikan saya seorang yang sangat sibuk. Saya datang awal ke kelas, saya buat sketches, saya melukis, saya dedahkan dunia internet dan komunikasi secara digital. Saya bangkitkan semangat juang saya dengan rasa ingin tahu kepada sesuatu benda baru. Dan saya terus explore lah, mengeksplorasi dunia digital. Saya belajar bahasa komputer, membina laman sesawang. Pada masa itu, Tuan Moderator, kita belum ada template dan aplikasi seperti zaman sekarang. Okay, kita tak ada. Sekarang ni kita ada apps untuk buat website, ada template buat website mudah. Tetapi masa tu semuanya secara manual lah, ataupun kita panggil penulisan skrip, JavaScript dan HTML. Dalam membina laman sesawang ketika itu, ketepatan skrip itu sangat penting. Dalam masa yang sama, saya juga asah kemahiran membuat JavaScript. Dan saya pun ambil kelebihan saya membuat website dengan melakukan kerja-kerja sambilan, ya. Masa itu kita panggil freelancer. Seperti membuat website pada beberapa syarikat lah. Dan membuat kandungan CD interaktif. Okay. Pada masa yang sama, saya juga turut terlibat dengan tugasan sebagai content developer kepada pensyarah bernama Prof Ben Wall untuk membuat Fractal Explorer. Masa tu projeknya bernama Fractal Explorer. Projek pertama saya yang keluar negara. Okay, pada masa tu, itu baru tahun pertama. Kajian yang dinaungi bersama Prof Bernwall itu diadaptasikan menjadi laman sesawang. So alhamdulillah pengalaman tu sangat berharga bagi saya. Okay. Titik tolaknya dari situ saya jadi berani. Saya jadi berani explore. Saya jadi berani buat lebih banyak website. Lebih berani explore banyak scripting. Ya, dan keadaan menjadi sangat menyeronokkan. Dan saya semuanya diurus secara digital. Dan akhirnya pada tahun 2004 saya graduasi, alhamdulillah. Masa tu pun ayah saya tak dapat datang, so tak apalah, kita move on. Lepas tu saya dapat offer untuk bertugas di Politeknik Perlis. Sekarang dikenali sebagai Politeknik Syed Sirajuddin, Di situ kami panggil jabatan itu JRKV. Jabatan pertama seumpamanya di sistem pendidikan politeknik pada waktu itu, ya, selepas jabatan reka bentuk di Politeknik Johor Bahru. 2 tahun saya di situ dengan hanya 4 tim, termasuk ketua jabatan saya. Tahun pertama tanpa pelajar kerana kami terlibat dengan penulisan silibus, pendigitalan silibus, saya masih ingat, saya ulang alik ke Putrajaya setiap minggu, dan proses procurement bangunan dan fasiliti. Dari tak ada apa-apa di Politeknik Perlis, sehingga lengkap segala-gala, termasuklah bilik kuliah dan bilik teater, ya. Kami juga ada bilik teater di sana pada masa itu. Membina fakulti digital di tempat pedalaman dikira sangat mencabar lah bagi saya. Ya, di Perlis, ya, masa tu dia jauh daripada kota, daripada KL. Dan bagaimana kami perlu membina brand dan mempromosikan kursus baru di tempat baru dengan demografi yang juga sangat baru. Jauh dari kebenaran pada masa itu, tetapi alhamdulillah Allah memudahkan segala urusan. Tetapi pada tahun 2006, saya mendapat offer untuk kembali bertugas di universiti tempat saya menimba ilmu sebagai, bahasa Inggeris dipanggil instructional designer. Jadi saya ambil jawatan tu, bertugas di jabatan IT. Masih lagi dalam dunia digital, di mana saya dan tim membina interaktif content untuk portal pembelajaran secara digital di MMU, iaitu kita panggil MMLS. Pada awal tahun 2008, saya dilantik menjadi ketua projek bagi projek MOE, iaitu projek MOE Ibahan Seni Visual. Projek ini telah menganugerahkan MMU dengan pulangan 1.5 juta pada masa itu. Dan projek ini telah terpilih membawa saya dan tim saya ke peringkat antarabangsa, iaitu pameran pendidikan persidangan Menteri-Menteri Pelajaran Commonwealth ke-17. Jadi masa tu saya sangat alhamdulillah lah, saya masih muda masa tu, sekarang dah tua. Ia memberi satu pengalaman yang
memberi tekanan kerana saya muda dan saya ada tim yang ramai, tetapi mengisi kekosongan minda saya yang dahaga untuk pengalaman baru, untuk sesuatu yang baru. Dan Alhamdulillah saya diberikan bos juga yang baik pada masa itu yang sangat menyokong jiwa saya untuk mencuba. Okay, dipendekkan cerita, pada tahun 2010 saya sambung belajar ke peringkat sarjana. So 2008 ke 2010 tu saya dah rasa macam okay, saya perlukan sesuatu lagi yang baru. Saya sambung ke peringkat sarjana dan Alhamdulillah ketika itu saya dianugerahkan lagi sekali beasiswa penuh, Alhamdulillah, daripada Telekom Malaysia. Dan selepas dari graduasi sarjana pada tahun 2012, 2 tahun, saya dijemput untuk membarisi lapisan pensyarah di Fakulti Kreatif Multimedia. Di sini saya menyahut cabaran mendidik anak-anak didik saya sebagaimana pensyarah-pensyarah saya dulu mendidik saya sepenuh jiwa, dan saya ditugaskan untuk menjaga 3 mata pelajaran, iaitu seni reka audio, dalam bahasa Inggerisnya audio design, seni reka pembikinan filem, iaitu video filem, dan saya juga mengajar identiti korporat, iaitu antara subjek yang diminati pada ketika itu. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi. Kembali ke Tuan Moderator. Sorry, Tuan Moderator. Cik Liza. Terima kasih Puan Azwati. Boleh saya ulaskan di sini yang tekanan keadaan persekitaran telah memungkinkan kita untuk menjadi kreatif, dan sebenarnya pengalaman menjadi pelajar di universiti seperti MMU telah mengajar Puan untuk mendapati masalah dengan jayanya pada masa tersebut. Saya sekarang ingin bertanya soalan yang sama kepada Tuan Bustami. Bagaimanakah perjalanan kreatif Tuan Bustami bermula? Apakah cerita di sebalik penglibatan Tuan Bustami di dalam industri kesoanan kreatif ini? Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Saya sebenarnya rasa sangat terharu kerana di atas kesudian MMU menjemput saya untuk berada di pentas MMU versi digital pada hari ini. Saya suka mulakan perbualan pada hari ini adalah dengan menceritakan bagaimana kisah saya, bermulanya kisah saya mengenali kreativiti ataupun industri kreatif. Jadi berbalik kepada bagaimana saya membesar, jadi saya membesar di Felda Ulu Jempol di Jengker Pahang. Jadi bapa saya seorang peneroka. Jadi saya masih ingat lagi semasa saya berumur 9 tahun. Jadi bila membesar di kawasan kampung ni, inspirasi kita terhadap persekitaran kita membuatkan saya sendiri banyak bertanya dan mengeksplorasi. Jadi semasa saya umur 9 tahun, saya masih ingat pada saat itu saya telah pergi ke sebuah kedai di kampung saya, dan di dalam kedai itu saya ternampak sebuah objek yang dinamakan skateboard dalam bahasa in English ataupun papan luncur dalam bahasa Melayu. Jadi saya amat sukakan objek tersebut sebab ia merupakan sebagai permainan yang moden untuk kanak-kanak pada waktu itu. Pada waktu yang sama, jauh di sudut hati saya faham yang keluarga saya mungkin tidak mampu untuk membelikannya untuk saya. Jadi saya terus saja berbasikal pulang ke rumah pada waktu itu, dan pada waktu yang sama saya juga ada perasaan sedikit sedih, sedikit gembira ataupun excited dalam English. Jadi bila saya pulang ke rumah, saya terus cari pensel dan kertas. Kemudian saya ambil pensel dan kertas itu, saya lukis kembali apa yang saya lihat di kedai tadi, iaitu skateboard atau peluncur.
Saya lukis dan saya cuba bayangkan yang skateboard itu adalah milik saya. Tiba-tiba terdetik suatu idea di dalam fikiran saya yang kalau tak silap ayah saya ada satu beg bagasi luggage yang ada roda di bawahnya dan sudah tidak digunakan di bawah rumah. Jadi apabila saya teringatkan itu, saya terus saja mendapatkan beg tersebut dan saya lihat kembali lukisan saya. Saya lihat roda ini boleh digunakan sebagai saya punya papan luncur. Jadi apa saya buat, saya pergi cari sekeping papan dan saya ukur, saya potong papan tersebut menghampiri saiz yang sama dengan papan luncur yang saya lihat tadi. Kemudian saya potong roda tersebut daripada beg. Okey, saya harap ayah saya tak marah saya waktu itu. Jadi saya telah potong dan cabut. Kemudian saya terus skrukan tayar tersebut kepada papan luncur tersebut. Jadi akhirnya di hadapan saya ada sebuah skateboard yang pada waktu tadi saya sangat sedih kerana melihat skateboard di kedai dan saya tahu kami tak mampu membelinya. Tapi sekarang saya mampu mencipta dan mereka skateboard pada waktu yang sama. Jadi saya rasa sangat teruja. Saya bawa skateboard tersebut ke court badminton berdekatan dengan rumah saya dan saya cuba mainkannya. Dan ianya berfungsi dan saya sangat gembira. Saya rasa saya merupakan kanak-kanak yang paling gembira di dunia pada waktu itu dan itulah saat-saat yang istimewa buat diri saya kerana itulah objek pertama yang saya reka. Jadi kehidupan di kampung membuatkan saya sentiasa berfikiran secara kreatif. Mungkin memaksa saya berfikir secara kreatif, tapi dari segi sudut positifnya ia memberi saya peluang untuk mengeksplorasi. Jadi selepas saja peristiwa tersebut, saya terus lagi dengan angan-angan saya melukis, saya cuba mereka bentuk benda lain dan saya mula menimbulkan minat yang baru seperti bila saya melihat rancangan lumba motosikal di televisyen, saya sangat sukakan motosikal tersebut. Bagi saya sangat cantik, sangat pantas dan pada waktu yang sama juga saya telah terlihat sebuah kereta di bawah jenama Lamborghini dan kereta tersebut ialah Lamborghini Countach berwarna kuning, saya masih ingat lagi dan ia membuatkan saya lebih teruja terhadap kereta tersebut dan saya mula melukis kereta. Saya mula berangan, saya pada waktu itu ayah saya tidak mempunyai kereta, jadi saya menanamkan cita-cita dalam diri saya ingin reka bentuk kereta untuk ayah saya. Jadi saya teruskan melukis, saya teruskan berangan dan saya masih ingat kebanyakan lukisan-lukisan tu saya simpan dengan baik di bawah katil dalam bilik saya. Okay. Semasa saya berumur 15 tahun, saya pernah menulis dia dalam buku nota saya sewaktu belajar. Jadi saya bukanlah hebat dalam bidang sains, fizik, kimia, matematik kerana saya suka berangan, saya suka melukis. Saya masih ingat sewaktu saya berumur 15 tahun, saya tulis dalam buku nota saya, suatu hari nanti saya akan reka untuk Ferrari. Ferrari adalah jenama kereta supercar daripada Itali juga. Dan ada kawan-kawan yang melihat nota tersebut dan mereka ketawa dengan saya. Timbul juga rasa sedih tapi pada waktu sama rasa lebih membara semangat itu. Jadi seterusnya pada tahun 2008 saya terlihat satu pengumuman daripada syarikat Lamborghini daripada Itali. Mereka sedang mencari mereka bentuk muda untuk berkolaboratif bersama mereka bersama dengan sebuah sekolah yang tertua dan hebat di Itali dan mereka akan menganugerahkan master degree. Jadi sebagai seorang yang optimis, sebagai seorang yang cintakan reka bentuk kereta, saya pun mencuba nasib. Saya emailkan kepada mereka lakaran-lakaran dan reka bentuk desain kereta yang pernah saya buat. Okay. Jadi
seperti biasa, Lamborghini sebuah syarikat yang besar. Saya faham beribu-ribu orang akan mencuba. Selepas saya hantar saja aplikasi saya tersebut, 1 bulan kemudian tiada jawapan. 2 bulan kemudian tiada jawapan. Dalam hati saya mungkin tiada rezeki, tapi tiba-tiba pada bulan ketiga, saya masih ingat, saya terima satu panggilan telefon yang bernombor 46 daripada, bermakna nombor telefon itu bukan daripada Malaysia. Jadi saya angkat panggilan tersebut dan seorang perempuan muda bercakap, hello Cik Bostami, saya Valentina, saya call daripada Itali tentang peluang untuk bersama kami di Itali. Tuan telah hantar lakaran lukisan kereta, kami dah terima. Cuma ianya tidak mencukupi. Dan dalam hati saya, dan saya menjawab, terima kasih hubungi saya. Sekiranya ia tidak mencukupi, kenapa awak call saya? Jadi kemudian dia memberi penerangan lebih lanjut. Dia beritahu yang tidak mencukupi bermaksud kami sukakannya, tapi kami ingin melihat lebih lagi. Jadi kalau boleh Encik Bostami boleh hantarkan kepada kami lukisan asal menggunakan pensel. Jadi saya terus teringat, saya cakap okey, saya ada, terima kasih, saya akan hantar dengan segera. Jadi saya terus teringat semua lukisan-lukisan saya yang saya pernah lukis 10-15 tahun dahulu yang tersimpan rapi di bawah katil di rumah saya di Jengka. Jadi apa saya buat? Saya terus bergegas pulang ke Jengka. Ia mengambil masa 2 jam setengah. Saya pulang ke rumah saya pergi ke bilik saya cari balik lukisan asal saya itu. Saya bawa pulang ke Kuala Lumpur, saya packingkan dia baik-baik dengan menggunakan DHL Express. Pada waktu itu ia sangat-sangat mahal bagi saya. Jadi dan menghantar lukisan asal yang saya dah lukis bertahun-tahun lamanya dan memberi kepada orang. Tapi dalam kes ini ialah Lamborghini, saya sangat berbangga. Jadi saya hantar kesemuanya ke Itali. Jadi selepas saya hantar, seperti biasa sebulan kemudian tiada jawapan, dan saya fikir saya hampir mungkin tak dapat. Jadi saya cuma bersangka baik, berdoa semoga semuanya lancar. Dan beberapa minggu selepas itu saya terima kembali panggilan telefon tersebut dan saya angkat. Dan wanita yang sama, hello Cik Bostami, ini adalah Valentina. Terima kasih kerana menghantar semua lakaran asal itu. Ketua Reka Bentuk Lamborghini telah melihatnya dan dia sukakannya dan kami ingin menjemput Tuan Bostami ke Itali dan bersama dengan beasiswa. Jadi pada waktu itu saya tak tahu nak cakap apa, saya rasa bersyukur sangat. Saya rasa yang impian saya yang impikan selama ini menjadi kenyataan dan saya berada di Itali beberapa bulan kemudian selama 1 tahun setengah berkolaboratif bersama mereka. Okey, itu adalah kenangan yang sangat manislah dan merupakan titik tolak bagaimana saya menjadi seorang pereka bentuk kereta. Selepas saja program tersebut habis, saya pulang ke Malaysia dan langsung saya memberi khidmat kepada syarikat tempatan iaitu syarikat Proton. Dan beberapa kereta yang saya reka bentuk bersama dengan pasukan-pasukan antarabangsa, pasukan Malaysia yang sangat berbakat di Malaysia, di Shah Alam. Beberapa kereta tersebut boleh dilihat di jalan pada hari ini seperti kereta Proton Iris dan Proton Perdana. Jadi saya fikir impian saya menjadi kenyataan dan saya sentiasa mahukan lebih. Dan yang paling penting, ayah saya menggunakan kereta yang saya juga merupakan salah satu pasukan yang mereka bentuk kereta tersebut dan alhamdulillah impian boleh jadi kenyataan sekiranya kita betul-betul berusaha ke arahnya. Begitulah sedikit sebanyak kisah saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan saya pulang kembali kepada Tuan Moderator, Cik Nizam. Baiklah. Begitu menarik sekali cerita yang dikongsikan oleh kedua-dua personaliti. Bolehlah saya nyatakan di sini usaha kreatif itu sendiri sebenarnya
dapat diukur dengan penghasilan sesuatu keluaran atau produk. Semasa di sekolah rendah, saya banyak hasil kreatif saya ialah lukisan-lukisan. Semasa di sekolah menengah, saya dan semasa di universiti, hasil kreatif saya berbentuk penciptaan lagu-lagu. Manakala atas kapasiti saya di universiti, canvas kreativiti saya berbentuk kajian ilmiah, kandungan syarahan, kuliah dan sebagainya. Puan Azmawati, setelah kembali ke MMU untuk menyambung pengajian di bidang sarjana dan turut sama menjadi tenaga pengajar, bagaimana Puan dalam kapasiti berbeza masih meneruskan usaha-usaha keusahawanan kreatif ini? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okay, sekembalinya saya ke MMU dengan topi yang baru menjadi pensyarah, kita flashback balik, saya ajar video filem iaitu seni pembikinan filem. Saya juga ajar seni reka audio iaitu audio design dan identity corporate. Ya, bagaimana ya kita di MMU, saya cuba meletakkan diri saya sebagai pelajar kepada guru-guru saya dahulu. Dalam masa yang sama, saya pun akan menjadi guru yang juga ibu bapa kepada anak-anak didik saya. So, sentimen tu sangat strong dalam jiwa saya, di mana saya nak beri yang sangat terbaik untuk anak-anak didik saya. Ya, di MMU pada masa itu, kami tidak hanya memberikan pelajaran secara teori. Ya, apa yang kami kongsikan lebih menjurus juga kepada kesediaan pelajar untuk ke peringkat industri. Sebagai contoh, walaupun saya ajar seni audio, okay, selain daripada pembagian tugasan, pelajar juga didedahkan kepada teknik-teknik recording. So ada pelajar-pelajar yang akhirnya dapat mencipta lagu sendiri, dah jadi viral. Jadi kita rasa macam, oh okey, ini telah berlaku di industri sekarang ini. Sebagai contoh juga, pengguna digital yang mempunyai kemahiran membina video ini, sebagai contoh sekarang ni TikTok lah, dan audio yang baik pada masa ini, pengguna itu juga sangat berpotensi tinggi untuk menjadi pengguna digital yang dominan di platform digital, ditambah pula dengan keupayaan membina identiti korporat mereka di alam maya. So saya selalu bagi tahu pelajar saya bahawa diri awak itu adalah identiti awak. Jadi sekiranya awak boleh sedikit rencahkan dengan korporat, lagi jauh awak boleh bawa diri awak, terutamanya di alam maya. Ya? Sebagai contoh sekarang ni, kemahiran ini dianggap satu keupayaan keusahawanan juga yang memenuhi kehendak ekonomi digital pada masa ini. Pelajar saya bukan sahaja boleh membina satu video yang menarik dengan audio yang kreatif, tapi mampu mengguna laman sosial mereka untuk melebarkan pengaruh nilai keusahawanan. Bertepatan dengan apa yang berlaku sekarang ini, ya, bukankah itu memenuhi kehendak norma baru pada masa ini, atau kita panggil ekonomi gig? Ya, dulu kita panggil freelancer lah, zaman saya kita panggil freelancer, tapi sekarang ni kita panggil gig ekonomi. Jadi bila saya selalu bercerita tentang gig ekonomi ni, ada orang bertanya, apa ekonomi gig tu? Ya, bahasa Inggerisnya gig economy. Ekonomi gig merupakan satu trend sistem pasaran sekarang ni, pasaran bebas, kepada organisasi dan pekerja untuk menjalan kerja secara fleksibel. Maka wujudlah platform secara digital seperti Uber, Airbnb, Foodpanda dan seumpamanya. Kebanjiran platform ini dan kebanjiran teknologi ini, membolehkan banyak peluang, dan sesiapa yang mencebur dalam bidang ini digelar sebagai gigger. Gigger, ya, bukan giggle, gigger. So adakah Malaysia sangat terkesan? Ya, sudah semestinya terkesan kerana kita juga terlibat dengan revolusi industri 4.0. Kita boleh lihat pada zaman ini kemahiran digital menjadi salah satu senjata utama untuk mendepani pasaran terbuka ketika ini. Kemahiran ini juga menjadi penghubung komunikasi untuk semua tingkat permintaan. Tidak hairanlah mungkin klien kita boleh datang daripada Jepun, klien kita mungkin boleh datang daripada Amerika Syarikat, ya,
kerana lambakan platform ini, platform digital yang terus bercambah bagi merapatkan jurang komunikasi semua pihak bagi memenuhi permintaan. So dalam setiap permintaan itu akan menghasilkan peluang pekerjaan. Ya, saya selalu mengingatkan pelajar saya dulu, di mana datangnya perkataan usahawan itu sendiri, ia berasal daripada perkataan usaha, ya, berusaha. Saya akan sambung lagi cerita keusahawanan dan usaha ini pada sesi seterusnya. Sambung semula ke Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Moderator. Okay. Terima kasih Puan Azmawati. Jadi melalui perkongsian Puan Azmawati itu tadi, saya dapat melihat yang aktiviti keusahawanan kreatif ini akan sentiasa berlangsung sebenarnya di dalam kapasiti dan konteks yang berbeza. Sekarang kita hendak kembali kepada Tuan Bostami. Setelah beliau mencapai impian beliau nun jauh di Itali, beliau telah kembali ke tanah air dan berkhidmat pula di Proton. Namun jauh di sudut hati, beliau merasakan yang beliau sudah pun puas berkreativiti dalam bidang otomotif dan beliau ingin berkarya lebih lagi di dalam bidang atau kapasiti yang berbeza. Saya minta untuk Tuan Bostami berkongsi cerita bagaimana keputusan untuk mengusahakan sendiri perniagaan mengubah haluan perjalanan keusahawanan kreatif Tuan Bostami. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Nizam. Jadi sekembalinya saya daripada Itali dan saya meneruskan karier saya sebagai seorang pereka bentuk kereta, di mana di situlah mulanya saya belajar tentang industri otomotif atau industri pembuatan yang sangat-sangat kompleks, dan ia merupakan satu industri yang besar. Ia merupakan suatu industri yang memerlukan sifat kolaborasi yang tinggi, kerana menjadi seorang pereka bentuk kita perlu berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, sebagai contoh jurutera ataupun pemasaran. Jadi kesemua elemen-elemen tersebut adalah merupakan proses pembelajaran yang sangat penting terhadap diri saya. Jadi selepas hampir 15 tahun saya di dalam industri otomotif, saya sebenarnya jauh di sudut hati saya sentiasa inginkan membina jenama sendiri, dan itu adalah salah satu pelajaran yang saya dapat semasa saya tinggal di Milan, Itali, kerana kita umum ketahui Itali merupakan sebuah negara pengeluar penjenama yang bertaraf antarabangsa dari pelbagai banyak bidang. Jadi keusahawanan merupakan satu cabang yang amat saya gemari dan amat yang saya ingin ceburi. Saya faham keusahawanan merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbeza dengan dunia teknikal yang saya lalui sebelum ini. Jadi apa yang saya cuba buat adalah mengenai kepakaran yang saya ada, iaitu reka bentuk. Jadi pada waktu yang sama saya juga cenderung kepada bidang seni. Seni yang dimaksudkan adalah seperti lukisan, lakaran dari pelbagai-bagai medium. Jadi apa yang saya cuba bina sebagai sebuah syarikat, sebagai sebuah jenama, ialah kami tubuhkan sebuah syarikat yang dinamakan arttwist.co, sebuah syarikat reka bentuk jam tangan yang berkolaborasi bersama artis-artis lukisan dari seluruh dunia. Okay? Jadi pada mulanya ia amat sukar. Pada tahun pertama kita mulakan proses yang dipanggil R&D. Kita mula reka bentuk jam-jam ini, dan pada waktu yang sama kita cuba berkolaboratif dengan pengeluar-pengeluar yang hebat yang mampu merealisasikan jam ini. Jadi terdapat banyak kegagalan, terdapat banyak no daripada mereka-mereka yang syarikat-syarikat besar ini, tapi di sudut hati saya percaya dengan idea ini, saya percaya dengan meraihkan seni dalam bentuk yang agak berbeza, agak unik, kerana kebanyakan lukisan yang kita lihat ianya dilukis dan kemudian akan diletakkan di
dinding sebagai contoh. Jadi apa yang kami buat adalah kami berkolaborasi dengan artis-artis yang melukis lukisan abstrak, lukisan lakaran dan pelbagai-bagai jenis lagi. Kami hasilkan yang dipanggil limited edition watches ataupun jam edisi terhad, di mana lukisan-lukisan tersebut diletakkan di dalam jam. Okey, sebagai contoh daripada lukisan tadi, kami hasilkan lukisan-lukisan. Okey. Kemudian pada mulanya ia agak sukar. Kami memperolehi beberapa artis seni yang ingin bersama kami, beberapa sahaja pada mulanya. Kemudian idea ini mendapat tempat atau mendapat perhatian dalam ramai pihak. Jadi mereka lihat ia adalah satu peluang yang baik. Jadi untuk tahun pertama kami agak kesukaran, pelbagai dugaan. Pada tahun kedua kami terima banyak permintaan untuk artis-artis ini untuk bersama kami. Jadi pada waktu ini kami ada artis seni daripada New York, daripada London, Germany, Tokyo, Moskow dan sudah tentu juga daripada Malaysia. Jadi projek-projek ini akan membawa aras baru dalam bentuk menghargai hasil seni, bukan sekadar dihargai di dinding, tapi ia juga boleh dipakai. Dan kesemua ini adalah berkonsepkan perkongsian ekonomi. Jadi konsep perkongsian ekonomi ini ialah sebagai satu syarikat Artwis.co, kami boleh mereka bentuk dan mengeluarkan jam tangan yang eksklusif edisi terhad. Pada waktu yang sama, kerana terdapatnya art atau hasil seni di dalam jam-jam tersebut, artis-artis seni ini yang sedang meningkat naik juga boleh menjana ekonomi. Jadi ekosistem di situ bagi saya adalah sangat sihat. Sebagai pengeluar syarikat, kita boleh mengeluarkan jam. Sebagai penggiat seni, mereka boleh terima insentif ataupun komisen. Dan yang paling penting bagaimana mereka bersambung ialah apabila pembeli-pembeli atau pemilik yang membeli jam-jam ini, mereka dipanggil pengumpul ataupun collectors. Sebahagian daripada mereka menjual balik jam tersebut pada harga yang lebih tinggi kerana ada nilai seni di dalamnya. Jadi bila kita lihat kembali kepada konsep perkongsian ekonomi, ramai pihak dapat merasa seorang sedikit daripada hasil ekonomi ini. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang sangat positif. Kita berkongsi ekonomi dengan lebih ramai orang, kita membantu lebih ramai orang meningkatkan kreativiti mereka, kita membantu lebih ramai orang memiliki hasil yang unik, hasil yang dihargai. Seni merupakan sesuatu elemen yang penting dalam hidup kita. Jadi apa yang saya lihat di sini adalah konsep kolaborasi adalah sangat penting dalam keusahawan kreatif, dan ia membantu saya menjadi pengurus atau pengasas syarikat yang lebih melihat ke hadapan, lebih melihat dari segi sudut kegembiraan, dari seni sudut kecantikan dan dari sudut menjadikan dunia ini lebih meriah dan indah. Dan itu adalah salah satu perkara juga yang saya belajar daripada Itali, bagaimana mereka menjadikan dunia ini cantik dengan objek-objek di sekeliling. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Nizam. Baiklah, sungguh teruja saya dengan cerita kedua-dua personaliti ini. Namun demikian, kita sekarang berada di segmen terakhir bual bicara kita. Puan Azmawati, nampaknya perjalanan dan penerokaan kreatif keusahawanan Puan tidak berhenti di peringkat fakulti. Puan telah menerima cabaran baru untuk menggalas pula jawatan sebagai pengurus digital di unit komunikasi korporat MMU. Apakah yang menyebabkan Puan menerima cabaran tersebut, dan mungkin Puan boleh bercerita sedikit tentang cabaran yang dihadapi dan bagaimana Puan menggunakan daya kreativiti itu untuk melakukan sesuatu perubahan. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bagus sangat soalan ni. Dengan soalan pun dah berpula.
Okey, terima kasih. Saya memang seorang yang sangat sukakan cabaran. Pada tahun 2018, saya dijemput untuk membarisi sisi penting universiti, iaitu bahu corporate komunikasi. Ya, saya sangat teruja, Alhamdulillah. Saya bersyukur, doa saya makbul sebenarnya. Saya memang tercari-cari sesuatu yang baru, ya, dan saya berdoa saya mahukan sesuatu yang complicated tetapi mampu mengolah kemampuan saya. Ya, saya terus berdoa dan doa itu makbul. Jadi at first saya doubt lah daripada fakulti nak masuk ke dunia korporat. Saya ada rasa macam mampu ke saya menggalas cabaran ni. Jadi saya terus berdoa. Pada satu hari saya rasa okey, inilah jawapan dia. Jadi saya teringat ya, ayah saya dulu selalu bagi tahu, ya Allah ini dia bukan beri apa yang kita mahu, tapi dia beri kita apa yang kita perlu pada masa yang sangat sesuai. Jadi masa tu saya fikir, okey, saya ambil cabaran ni, saya masuk ke dunia korporat. Ya, memang masa tu saya terkejut. Okay. Dan difahamkan saya menjaga dunia digital. Okay. So dalam bahasa Inggeris ada mengatakan ya, social media ni adalah a full time job, ya, kerja yang sepenuh masa, 24 jam 7 hari. Ya, terutamanya sekira kita mengadakan sesuatu kempen secara online, ya. So dia seolah-olah tidak ada cuti dan kita kena sentiasa bersedia untuk kontrol situasi, ya. Tapi Alhamdulillah setakat ini saya seronok dengan dunia digital yang saya bawakan ni. Jadi pada tahun 2018 itu terus saya pasang strategi. Perkara pertama yang saya strategikan pada masa itu adalah pembikinan laman sesawang. Ya, kita panggil website, ya, website fakulti. So saya ingat hari itu pada tahun 2018 kita berbincang untuk membina 10 laman sesawang bagi menggantikan laman sesawang fakulti yang lama. Jadi masa tu saya fikir pihak vendor memberikan harga ataupun quotation dalam 70,000 untuk satu website. Cuba bayangkan ya, saya ada 10 laman sesawang yang saya ingin bangunkan, menjadikan kosnya adalah 70,000. Jadi sedangkan kita dalam situasi cuba meminimumkan kos pada masa itu. Saya fikir macam mana saya nak buat. Jadi saya kumpulkan tim, ya, across faculty, ya, daripada fakulti yang berbeza ini, 10 fakulti ini, ya, establishkan satu spektrum digital. Ya, perkara pertama yang saya adakan adalah pengurusan digital dalam konteks unit komunikasi. Kita, apabila kita perlu ada laman sesawang ni, dia seolah-olah menjadi pintu kepada rumah-rumah yang kita ingin bawa audiens kita pergi. Ya, memang MMU sudah ada laman sesawang yang lama, dan kita juga ada laman sesawang kita sendiri yang official, ya. Begitu juga semua syarikat-syarikat besar. Ya, namun hasrat dan hala tuju saya pada masa itu adalah membawa identiti setiap fakulti itu kepada setiap laman sesawang yang saya akan bangunkan bersama tim saya. Ya, semoga ia menjadi relevan dan menarik kepada mereka yang membuka pintu-pintu terbabit. Okay. So saya cabar diri saya lagi sekali membuat dan membina laman sesawang ini tanpa kos. Jadi Alhamdulillah saya mendapat sokongan penuh daripada Jabatan Sumber Manusia kita di MMU, kita panggil HCM, ya, Human Resources Human Capital Management, maafkan saya. Ya. Jadi saya mendapat sokongan daripada 10 fakulti, berkolaborasi bersama, ya, dengan semua jabatan yang terlibat itu, dan projek ini saya bagi durasi masa 6 bulan pembikinan. Alhamdulillah kita berjaya melibatkan semua kepakaran dari semua jabatan. So dari sini saya boleh lihat, ya, kekuatan kita di MMU. Saya boleh lihat betapa pentingnya kerjasama antara semua tim dari setiap fakulti dan juga sistem komunikasi kita yang strong. Kerana perkara ini kita boleh realisasikan, ya. Dan semua mereka ni juga memegang topi pesyarah,
di fakulti masing-masing dan dalam masa yang sama membina laman sesawang bersama saya. Tim kreatif juga memerlukan tim teknikal serta tim bahasa. Ya, jadi semuanya bekerjasama dan sama-sama tengok website, sama-sama reka bentuk semula. Melihatkan keadaan ini, saya rasa macam alhamdulillah kita berjaya memenuhi kehendak timeline 6 bulan dan keberhasilannya sangat dari luar jangkaan saya. Dan setelah adanya laman sesawang ini, strategi kedua saya, pintu-pintu digital ini saya ketengahkan ke laman sosial media. Sebagai contoh, laman Facebook kita, alhamdulillah, laman Facebook kita pada tahun ini, alhamdulillah kita sudah mencecah 92,000 pengikut, ya, kita panggil followers, dengan demografiknya secara organik, ya Tuan Moderator. Dan seingat saya pada November tahun lepas kita telah memberi persetujuan kepada Facebook International untuk kita panggil remove fake likers, ya. Dalam bahasa Melayu kita panggil, kita padam pengguna-pengguna yang bukan sebenar lah, yang mungkin sebelum ini kita ada terbeli likers ke. So, dan setiap posting sekarang ni kita perlu olah dengan cara yang terbaik agar kesetiaan followers kita, ya, pengikut kita berada di tahap yang kita boleh kontrol, ya, boleh jaga. Okay. Begitu juga dengan Instagram, di mana demografiknya adalah berbeza dengan Facebook tetapi mempunyai followersnya yang tersendiri, dan saya lihat ia semakin meningkat dengan mendagaknya sekarang ini. Sekarang ini selain daripada Instagram, kita juga ada Twitter. Kita juga mendapat ciapan daripada pengguna, alhamdulillah sangat aktif, dan kita bawakan bersama, minggu lepas kita baru bawakan bersama platform TikTok yang akan sama-sama memacu, membawa jenama kita ke seluruh spektrum digital secara menyeluruh. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Puan Azmawati. Di sini saya nampak ciri-ciri intrapreneur Puan yang sangat dinamik lah. Puan telah mengaplikasikan secara kreatif idea-idea itu dalam satu sistem kesawanan yang begitu efektif. Saya boleh rangkulkan di sini. Kembali kepada Tuan Bustami, saya ingin bertanya tentang industri pembuatan jam tangan edisi terhad ini. Kalau kita lihat pada industri jam tangan terhad ini, ia adalah industri yang kecil tetapi yang tidak mendapat perhatian daripada mainstream producer, tetapi punya nilai pasaran yang begitu tinggi. Bolehkah Tuan Bustami berkongsi cerita bagaimana Tuan Bustami mendapat idea untuk berkolaboratif dengan penggiat-penggiat segi tanah air yang seperti saya sedia maklum dengan M-Nasir, dengan kumpulan Wings dan juga institusi besar seperti Arkib Negara Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Nizam. Soalan yang sangat menarik. Jadi kembali kepada idea asal kami berkolaboratif bersama dengan penggiat-penggiat seni dari segi lakaran dan lukisan yang kami cuba raikan kehebatan hasil seni mereka. Jadi pada tahun yang pertama, bila kami mulakan idea ini, dan saya masih ingat di penghujung pada tahun pertama itu, kami mendapat nama kami sudah mula meniti dari bibir ke bibir. Jadi saya masih ingat pada waktu itu salah sebuah syarikat yang terkenal di Malaysia, iaitu Luncai Emas, ialah milik Datuk M. Nasir, telah menghubungi kami untuk menghasilkan jam edisi terhad sempena meraikan konsert Datuk M. Nasir yang ke-40. Jadi ia adalah suatu peristiwa yang sangat signifikasi dan sangat penting bagi seorang legenda seperti beliau. Kami sebagai sebuah syarikat kecil amat-amat terharu, amat-amat teruja juga kerana diberi peluang untuk bersama mereka bentuk jam tersebut. Jadi
Bagi saya Datuk M. Nasir merupakan seorang legenda ataupun sifu. Saya sendiri membesar bersama lagu-lagu beliau. Jadi apa yang dimaksudkan dengan idea berkolaboratif ataupun menghasilkan unit edisi terhad ini bermula daripada langkah-langkah kecil yang kami mulakan bertahun lamanya untuk meraihkan hasil-hasil sini. Jadi pada suatu hari tersebut merupakan hari yang sangat indah dan hebat kerana Datuk M. Nasir sendiri telah menjemput kami ke studio beliau dan kami pergi bersama pasukan dan saya tak dapat bayangkan pertama kali saya berjumpa beliau di studio beliau. Jadi di studio tersebut terdapat pelbagai lukisan. Banyak lukisan-lukisan yang cantik yang dihasilkan, lukisan abstrak oleh Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir juga merupakan seorang pelukis dan beliau bermula daripada Nanyang Fine Arts Academy di Singapura. Jadi dia merupakan seorang yang sangat-sangat berbakat bukan sahaja dari segi nyanyian, bukan sahaja dari penulisan lirik tapi juga dari menghasilkan hasil seni karya. Jadi ia amat bertepatan dengan konsep artwist.co di mana kami meraihkan hasil seni yang hebat untuk dijadikan dalam bentuk produk yang lebih unik, produk yang berbeza. Kerana itu kami namakan syarikat kami adalah Art Twist. Art itu adalah seni, twist itu adalah satu bentuk olahan yang baru terhadap objek-objek ini. Jadi bermula daripada rentetan itu kami bersama beliau di konsert M. Nasir 40 tahun di KLCC di Plenary Hall. Jadi kami mempunyai pameran lah di situ. Dan Datuk M. Nasir sangat teruja dan semasa beliau habiskan beberapa nyanyian, beliau membuat satu pengumuman yang sangat ringkas. Beliau bercakap, hey, saya ada buat jam, pergilah tengok. Jadi macam tu saja pengumumannya dan ia sangat ringkas dan apa terjadi selepas konsert tersebut sangat-sangat menarik. Kami dikerumuni oleh beratus orang atau ribuan orang sebab dalam konsert itu terdapat 2,000 orang. Jadi berkerumun dan melihat produk kami. Jadi produk kami sudah mendapat dalam bahasa Inggeris kita panggil endorsement daripada seorang yang sangat dihormati dalam industri. Jadi ia merupakan salah satu fasa perkembangan yang sangat hebat, sangat pantas dan bermula dari situlah kami mempunyai dua segmen dalam proses mereka bentuk jam. Satu adalah jam seni di mana artis juga boleh melukis di dalam setiap tapak jam itu dan menjadikan jam itu hanya satu di dunia, sangat-sangat unik. Dan pada waktu yang sama kami juga mempunyai moto syarikat iaitu kami meraihkan legenda. Jadi meraihkan legenda ni atau dalam bahasa Inggeris dipanggil We Celebrate Legends. Jadi We Celebrate Legends adalah satu moto yang sangat kuat bagaimana kami menghargai mereka ini dan diabadikan dalam bentuk jam tangan yang eksklusif yang edisi terhad. Jadi kami besarkan lagi skop We Celebrate Legends ini kepada industri-industri atau bidang lain. Jadi timbullah idea, salah satu idea yang sangat menarik daripada pasukan kami untuk meraihkan negarawan. Jadi edisi negarawan merupakan edisi yang sangat istimewa kerana ini pertama kali kami bekerjasama dengan Arkib Negara Malaysia. Jadi bila kami bekerja dengan Arkib Negara Malaysia, Arkib Malaysia merupakan pemilik bagi khazanah-khazanah atau sejarah Malaysia. Jadi mereka merupakan yang dipanggil authority. Jadi kami hasilkan dua reka bentuk jam yang sangat menarik iaitu edisi negarawan yang sudah dilancarkan iaitu jam Tunku Abdul Rahman seperti anda boleh lihat di skrin sekarang. Jadi reka bentuk jam tersebut sentiasa melambangkan persona atau personality collaborator ataupun collaborative partner yang kita kerjasama. Jadi reka bentuk tersebut sangat minimal, sangat klasik sesuai dengan era dan zaman beliau. Dan kita juga mempunyai jam Tun Abdul Razak juga telah dilancarkan. Jadi terdapat dua edisi. Jadi kita melihat di sini rekaan yang berbeza, rekaan yang lebih klasik, rekaan yang melambangkan kemewahan dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.
Jadi program-program begini kami sentiasa teruskan, kami sentiasa terbuka untuk mencari lebih banyak lagi siapakah legenda-legenda yang kita perlu raikan dalam bentuk ini. Salah satu yang kami panggil legenda juga adalah dalam bidang sukan. Kami juga telah berkolaborasi bersama dengan penyokong bola sepak Johor Darul Takzim JDT, iaitu Boys of Stray. Okey, jadi kami hasilkan edisi yang versi sukan ataupun sporty untuk mereka sesuai dengan jenama persona mereka. Pada waktu yang sama juga kami mendapat budak-budak mula mendapat banyak tempahan untuk kolaborasi terbaru untuk tahun 2021. Paling terbaru sekarang telah dibuka adalah untuk kumpulan Rock Wings yang diketuai oleh Awi. Kita tahu mereka merupakan legenda 35 tahun di pesada seni, sesuatu yang perlu diraikan dengan jam yang sangat eksklusif, jam yang sangat matang, jam yang sangat berketerampilan tinggi. Jadi kesemua ini merupakan satu titik tolak yang menarik dan menghasilkan edisi yang terhad walaupun terdapat beribu jenama jam di luar sana. Bisnes model kami agak berbeza. Kami tidak cuba untuk bersaing dengan mereka kerana kami fokus dan kami mempunyai target ataupun fokus pembeli yang tahu menilai. Kerana jika saya boleh simpulkan di sini, kami sebenarnya bukan dalam industri menjual jam. Kerana elemen-elemen di dalam jam tersebut adalah elemen-elemen emosi, elemen-elemen intimasi, elemen-elemen yang dekat di hati. Sebagai contoh, kenapa jam Datuk M. Nasir terjual habis dalam tempoh yang sangat cepat, kerana mereka rasa sangat dekat dengan M. Nasir, mereka mendengar lagu itu, jadi bila mereka memiliki produk yang eksklusif seperti jam, mereka lebih rasa rapat dengan mereka. Jadi elemen-elemen emosi ataupun elemen-elemen pengalaman ataupun English, in English we call it experience, adalah benda yang kita fokuskan di sini. Jadi begitulah sedikit sebanyak bagaimana kami beroperasi dalam menghasilkan jam edisi terhad ini dalam keusahawanan kreatif. Terima kasih tuan, saya kembali. Terima kasih Tuan Bustami. Nampaknya masa pun menceburi kita. Kita sudah sampai ke segmen penutup bicara Persada Multimedia. Jadi di sini untuk menutup sesi ini, saya ingin menjemput semula Puan Azmawati dan Tuan Bustami untuk memberi sepatah dua kata inspirasi. Dimulakan dengan Puan Azmawati. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Najib. Okay, Alhamdulillah ya, pada pendapat saya ya, kata-kata inspirasi ya, semangat keusahawanan itu perlu ada pada setiap diri kita pada hari ini ya, tak kira siapa ya. Bukan sahaja semangat keusahawanan sahaja, tetapi keusahawanan yang baik hati, ya, baik. Sentimen ini akan dibawa bersama-sama diri kita dalam apa jua tindakan kita seharian. Ya, pada topi mana sekalipun kita berada ya. So, macam sekarang ni sentimennya work from home. Ya, semasa bekerja dalam topi bekerja, ya, semasa di rumah topi rumah, tapi kadang-kadang ini sudah ya cabaran yang berlaku sekarang ni. Tapi letaklah satu semangat keusahawanan itu di mana dia akan membuka pintu untuk kita terus berusaha. Walau bagaimana keadaan sekalipun. Okay, dengan cara yang baik ya. Tidak kiralah kita menjadi seorang peniaga ke, menjadi penulis buku ke, ataupun pekerja di naungi mana-mana organisasi. Sebagai contoh, di MMU, semangat usahawan ini perlu sangat-sangat ada sekarang ini dalam jiwa kita semua. Kerana dari semangat itu akan lahirnya semangat juang ingin berusaha. Ya, saya bersyukur ya Tuan Haji Moderator, kerana di MMU kita bukan sahaja dikelilingi oleh tim-tim yang sangat hebat, pendidik yang sangat bagus, dan malah dikenali ke peringkat antarabangsa, antaranya Encik Bustami tadi.
Tapi kita juga dikelilingi semua yang sangat baik hati yang berjuang, sama-sama berjuang untuk memacu kejayaan. Itu yang menjadikan tugasan kita ni walaupun banyak, okay, tapi menjadi sangat mudah, Alhamdulillah. Berbalik kepada semangat keusahawanan tadi yang saya ingin tekankan, ya, kita ramai-ramai kena ada semangat usahawan ni, tapi kita juga kena faham ya dari mana lahirnya perkataan keusahawanan itu. Ya, ramai orang ya sekarang ini ingin menjadi usahawan tetapi mereka lupa perkataan usahawan itu sendiri datangnya daripada perkataan berusaha, usaha. Ya. Jadi usaha ni bunyinya sangat simple tapi maksudnya sangat dalam. Maksudnya terus berusaha tanpa ada rasa berhenti. Ya. Selagi kita bina semangat ingin berusaha ini, ya, ingin berusaha memacu universiti kita ke arah lebih baik, berusaha untuk belajar, untuk skor, ya, berusaha untuk dapatkan beasiswa, ya, kepada anak-anak didik, ya, insya-Allah tidak ada satu pun usaha-usaha kita itu akan menjadi sia-sia. Ya, selagi kita bina semangat berusaha, insya-Allah Allah akan memberi satu semangat, ya, agar kita boleh bertransformasi untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan sekiranya setiap organisasi itu dilapisi dengan tim yang baik-baik dan sangat bersemangat berusaha, tentu segala kebaikan akan bergabung dan bersama-sama ke arah organisasi yang sangat baik. Kita akan bertransformasi secara sangat baik. Secara tidak langsung segala usaha itu akan bantu syarikat tempat kita bernaung untuk berjaya mengharumi, ya, norma baru sekarang ini, ya, bersesuaian dengan tag line MMU sekarang ni, MMU is you and MMU dan MMU plus you. Ya, menyulut perkasam biar sampai ke pangkal lengan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dan kemenangan itu ada di depan mata, insya-Allah. Yang penting usaha dan terus berusaha tanpa jemu. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Puan Azmawati. Saya ingin serahkan kepada Tuan Kostami untuk memberi sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih. Jika boleh saya simpulkan di sini dengan ringkasnya, apabila kita mempunyai impian, tulislah dalam buku dan berusaha ke arahnya. Bagi saya, semua orang di dalam dunia ini dilahirkan genius. Di dalam diri kita, kita tahu apa yang kita mahu. Dan tak kisah di fasa mana kita bermula, teruskan berusaha. Perjalanan saya baru saja bermula dan saya fikir saya ada banyak lagi impian yang belum dicapai dan beberapa impian tersebut juga telah tercapai. Sebagai contoh, saya ingin mereka bentuk untuk angkasa lepas dan impian tersebut sedang terlaksana dan telah membawa saya melawat ke tempat-tempat yang hebat seperti NASA dan SpaceX di Amerika Syarikat. Jadi saya fikir setiap orang mempunyai minat yang berbeza-beza. Saya tidak tahu apa yang kalian minat. Saya cuma cadangkan sekiranya anda jumpa minat anda jumpa passion anda, MMU kata go for it. Okay? Teruskan. Kerana hanya kita adalah master. Kita adalah in English we say you are the master for your own destiny. Okay, kita yang tentukan kita nak jadi apa, nak berjaya macam mana. Dan akhir kata saya suka petik kata daripada seorang penulis buku yang sangat hebat iaitu Paulo Coelho. Buku yang amat popular iaitu The Alchemist. Terdapat satu quote di dalamnya ditulis oleh beliau, sekiranya anda mahukan sesuatu, alam semesta akan berkolaboratif bersama anda ke arahnya. Jadi itu saja pesanan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendengar. Saya berharap kita semua menjadi manusia yang hebat dan manusia yang bermanfaat sudah tentu kepada semua masyarakat dan society. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kembali kepada Puan Bostami dan juga Puan Azmawati. Jadi demikianlah sesi terakhir bicara Persada Multimedia kita untuk pagi ini. Melalui bicara pagi ini, kita dapat lihat bagaimana kedua-dua personaliti, ya, mereka menggunakan aplikasi kesusanan kreatif dalam dua kapasiti yang berbeza. Puan Azmawati adalah seorang usahawan kreatif di dalam sebuah organisasi yang saya gelarkan di sini sebagai intrapreneur. Manakala Tuan Bostami pula bertindak atas kapasiti founder entrepreneur dan mengaplikasikan kesusanan kreatif di dalam syarikat permulaan beliau. Yang nyata di sini, kedua-dua mereka berjaya menggabungkan nyala rasa atau passion kesusanan mereka dan menjana gerakan kesusanan yang begitu berdaya saing. Sebagai konklusi di sini, saya ingin berikan dua elemen untuk berjaya dalam industri kesusanan kreatif. Yang pertama, angan-angan boleh ditukarkan menjadi kenyataan melalui perbuatan keusahawanan yang berstrategi. Dan yang kedua, yang saya nampak, penyelesaian masalah atau penambahan nilai boleh dilakukan dengan menggunakan kepakaran tersendiri yang bersifat universal. Jadi akhir kalam, berdasarkan bicara Persada pada pagi ini, yang pasti industri keusahawanan kita ini masih lagi besar untuk diterokai. Dan saya percaya yang kita semua perlu mencari platform untuk mengaplikasikan atau untuk merealisasikan impian kita. Dan salah satu platform ialah dengan kita memilih institusi pendidikan tinggi yang menggabungkan elemen-elemen kreatif dan keusahawanan secara terancang. Dan saya juga percaya keadaan sekitaran juga mampu untuk mengeluarkan atau mengekstrakkan kapasiti kreativiti kita. Jadi di sini sebelum saya tamatkan perbincangan, saya ingin war-warkan di sini yang MMU masih lagi membuka pengambilan sehingga 23 November ni. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman rasmi kami. Dan bertepatan dengan itu juga kita di MMU juga telah seperti Puan Azmawati war-warkan tadi, yang kita memang ingin menjadi sebahagian daripada komuniti. MMU, with you and you, kita ingin bergabung dengan komuniti bersama-sama untuk menerokai industri keusahawanan kreatif. Jadi di sini dulu, tamat di sini bicara Persada Multimedia dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup bicara Persada Multimedia untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.